Keputusan ini menimbulkan beberapa persoalan, secara khususnya dua. Iaitu yang pertamanya, apabila sabitan digantung, secara praktikalnya kita tidak boleh memanggil Najib Razak sebagai pesalah. Walau apa sekalipun, seperti mana di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan juga telah membenarkan penggantungan hukuman penjara dan juga bayaran denda tersebut. Yang bermakna bahawa Najib Razak masih berada di luar dan tidak berkewajipan untuk dilaksanakan hukuman penjara ataupun tidak perlu membayar denda sebanyak RM210 juta ataupun mana-mana bahagian daripadanya sehingga rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan didengar. Jadi kedudukannya sama seperti selepas keputusan yang Arif Nazlan di Mahkamah Tinggi. Sememangnya beberapa pihak pengamal undang-undang termasuk diri saya telah pun sebelum ini bertanyakan dan mensarankan kepada pihak pendakwa raya berkaitan dengan permohonan untuk pengenaan syarat-syarat tambahan berkaitan dengan denda seperti pembayaran denda ansuran dan juga untuk syarat supaya beliau dilarang keluar daripada rumah kediaman selepas tempoh 7 malam hingga 7 pagi kerana tidak dapat membayar denda tersebut. Tetapi perkara ini telah tidak diputuskan sama ada ianya telah dibangkitkan secara khusus oleh pihak pendakwa raya atau tidak. Belum ada laporan lengkap media yang mengesahkan perkara itu. Maka boleh dianggap, boleh diterima bahawa keputusan Mahkamah Rayuan adalah hukuman keseluruhannya digantung tanpa syarat-syarat tambahan tertentu, melainkan pembayaran duit jaminan sebanyak RM2 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi dengan 2 penjamin, dan Najib perlu melaporkan diri pada setiap 2 kali sebulan di balai polis yang telah disahkan. Perspektif yang ketiga dan yang lebih penting adalah terdapat laporan yang telah mengesahkan bahawa selain daripada penggantungan hukuman, Mahkamah Rayuan juga telah menggantung sabitan ketujuh-tujuh pertuduhan terhadap Najib. Ini bermakna walaupun kedua-dua tahap mahkamah, yakni Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, mendapati Najib Razak bersalah, tapi sabitan iaitu rekod kebersalahan digantung pemakaiannya sehingga penyelesaian rayuan Mahkamah Persekutuan. Bagi saya, keputusan ini menimbulkan beberapa persoalan, secara khususnya dua. Iaitu yang pertamanya, apabila sabitan digantung, secara praktikalnya kita tidak boleh memanggil Najib Razak sebagai pesalah sebab sabitan telah pun digantung. Dan yang lebih penting yang keduanya, ketidaklayakan Najib Razak untuk bertanding di dalam mana-mana PRU jika Parlimen dibubarkan sebelum rayuan Mahkamah Persekutuan tidak terpakai lagi, tidak ada pengantungan lagi. Ini antara gesaan yang boleh dibuat oleh Najib datangnya PRU, iaitu larangan di bawah perkara 485 yang mengatakan seseorang yang didapati bersalah yang ada sabitan dengan hukuman lebih daripada 1 tahun penjara dan denda RM2,000 ke atas tidak boleh bertanding. Tapi dengan penggantungan hukuman dan sabitan, maka seolah-olah tiada halangan untuk Najib Razak bertanding dalam mana-mana PRU akan datang. Ini satu isu yang penting dan isu perundangan. Oleh itu, bagi saya, ianya adalah penting untuk pihak pendakwa raya, Jabatan Peguam Negara di bawah Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Pendakwa Raya dalam kes ini, B. Sidambaram, untuk meneliti dan menentukan sama ada bebas daripada hak Najib Razak untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak rayuan beliau. Pendakwa raya juga perlu meneliti sama ada wajar untuk mereka merayu terhadap bahagian perintah Mahkamah Rayuan yang menggantung sabitan, dan juga
terhadap bahagian rayuan yang membenarkan penggantungan hukuman, terutamanya hukuman denda. Ini adalah perkara yang perlu dilihat dan perlu diberi penjelasan oleh pihak pendakwa raya.